Apa masuk berkat? Apa masuk barakah? Ada yang cakap barakah ni pondok Ustaz Kazim. Betul dah tu. Ada yang cakap lauk kenduri kat Johor bawa balik. Betul juga. Betul. Orang Jawa bawa berkat. Betul. Tapi maksud barakah, berkat ini adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita, walaupun sikit tapi berkembang. Itulah mak ayah kita dapat dulu. Mak ayah kita dulu susah, tapi kita berjaya. Masa tu Allah dah tulis, dan masa keikhlasan ayah kita bekerja, dapat rezeki yang halal. Anak kau nanti besok kerja kat Petronas Gebeng pakai baju kuning atas bawah overall. Pesana kat dinding depan sekali. Ada. Kan? Tuhan dah tulis dah, berjaya kita. Siapa sangka dengan gaji sebanyak ini. Ingat aku tak tahu bonus kau berapa. Sudahlah, bajet-bajet macam biasa-biasa Ustaz. Kau jangan bila orang cakap kau dengar dapat bonus banyak jangan jawab dua jawapan. Jawapan pertama, mana ada. Malaikat kata dah elok ada, kau kata tak ada. Tak syukur. Zap dekat pangkah kau punya pahala. Yang seorang tu adalah sikit, banyak kau kata sikit. Aku dengar kau dapat bonus, boleh tahan dengan banyak. Alhamdulillah. Kerja-kerja kita dengan selamat kan. Dan salah satu budaya yang kita ingin terapkan adalah budaya charity. Di mana yang simple dia nak kata charity ni kita buat benda yang betul walaupun tak ada model kan. Jadi semoga hati kita boleh relate lah dengan ajaran kita, dan insyaAllah kita boleh ambil iktibar dan berjalannya daripada apa yang disampaikan oleh Ustaz Samsul. Itu saja dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita doa kepada Allah SWT supaya kerja kita dimudahkan dan kita semua dapat bagi tarikan kerja dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Mazarian mengucapkan Allah setelah tadi. Jadi sebelum kita luluskan majlis, itulah kita kenalan dengan penceramah kita pada hari ini. Walaupun tak perlu lagi diperkenalkan, telah terkenal seantero Nusantara. Beliau adalah, nama penuhnya Muhammad Syamsul Amri. Tak ada Muhammad. Mana ada Muhammad? Syamsul Amri Haji Ismail. Lahir pada tahun dilahirkan pada tarikhnya 3 Ogos dan asal original Negeri Sembilan. Tuan-tuan dan puan-puan semua dah sedia maklumlah di kaca TV ataupun di skrin handphone masing-masing selalu kita tengok penyampaian atau perkongsian kepada masyarakat Syamsul sendiri. Dan pengalamannya dalam arena debat tu memang terlalu banyaklah seperti namanya Syamsul Debat. Jadi tanpa melengahkan masa, kita serahkan majlis kepada Syamsul Debat untuk memberikan perkongsian kepada kita pada hari ini dengan segala macam bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara, begitu juga kepada barisan kepimpinan tertinggi tuan yang hadir pada hari ini. Seterusnya semua yang hadir, terima kasih banyak dalam kesibukan, dalam banyaknya komitmen kan, dalam kerja tu sempat lagi kita bersama pada pagi ini. Alhamdulillah sempat kita solat sunat duha, sempat kita solat sunat hajat, sempat kita solat sunat lah, yang mana Nabi pernah berwasiat kepada sahabat. Nabi pesan, sekiranya kamu masih hidup, kamu jangan tinggalkan 3 amalan ni selagi kamu masih hidup. Nabi berwasiat kepada sahabat. Apakah 3 amalan tu? Yang pertama,
jangan kamu tinggalkan puasa sunat Yaumul Abid, puasa sunat hari putih setiap 13, 14, 15 bulan Islam, kecuali pada hari-hari tasyrik. Yang kedua, selagi kamu hidup, jangan tinggalkan solat sunat duha sekurang-kurangnya 2 rakaat setiap hari. Dan selagi kamu hidup, jangan kamu tinggalkan salat sunat witir sekurang-kurangnya 1 rakaat setiap kali sebelum kamu tidur setiap hari. Itu 3 pesan Nabi tu. Tapi orang kita, kecuali yang di Petronas Bank ni lah, ya. Yang di luar sana, dia orang sembahyang sunat witir bulan puasa je. Lepas tarawih orang buat witir baru dia buat. Sedangkan satu-satunya solat sunat witir, satu-satunya solat sunat yang Nabi tak pernah tinggal sepanjang hayat Nabi, setiap hari Nabi buat, adalah solat sunat witir sekurang-kurangnya 1 rakaat sebelum tidur. Kan? Orang sini saya tahu dah tahu. Ni sekadar refresh. Kita orang memang kalau tak buat, tadi ada yang beritahu saya, kita orang kalau tak buat witir tak sah. Kita tak boleh tidur lena. Dia kata macam tu. Nak shutdown ni, lagi banyak kami witir. Dia kata, oh okeylah, alhamdulillah. Ya, jadi hari ni kita berada, yang perempuan kesian, yang tak nampak tu boleh duduk je belah sini, tak apa, kesian. Terceceh-cecehnya nak tengok apa hal lah pula kan. Boleh je orang perempuan masuk je dekat situ, boleh je dekat situ. Orang lelaki kesenian sikit kan, kesian, teleng-teleng kepala, kesian kan. Orang lelaki dia memang macam tu, dia memang daripada dulu kan, yang kepimpinan kita memang gemakan backbenchers kan. Dia gemar tempat bersandar buat macam mana kan. Tak payahlah beralih, ni contoh ya. Jadi mana kata kan, tak apa, tak ada masalah. Sebab Nabi beritahu apa? Barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jadi jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Buat ya. Yang kita datang ni balik syurga ni, di taman syurga ni. Kejap lagi balik, esok datang balik kan. Mungkin ada majlis ilmu pergi. Ada seorang orang tua di Seremban. So pakcik ni dekat Seremban, umur dia saya ingat dah 60 lebih 70 dah. Setiap hari cuma motor dia dah berubah. Dulu motor dia buruk, sekarang dah ada motor baru sikit, mungkin anak dia bagi dekat dia. Daripada pagi sampai malam dia naik motor, dekat dalam bakul motor dia tu memang ada buku nota, lepas tu ada satu botol air mineral. Memang daripada pagi sampai malam dia pergi majlis ilmu. Naik motor pagi kuliah subuh, lepas subuh dia cari kuliah duha kat mana, lepas tu ada kuliah zuhur, lepas tu kan malam maghrib, malam baru balik. Hari-hari pakai serban, tak pakai helmet, pakai serban. Saya kata sehat dia, panjang umur dia. Hari-hari dia cari majlis ilmu. Hari ni alhamdulillah kebanyakan tempat saya pergi, orang datang memang nak tengok Samsul Ubat, kecuali di sini. Di sini dia orang tak tahu pun siapa berjamaah, dia tak tahu. Memang datang sebab majlis ilmu. Saya dengar macam tu lah. Kan. Dia bukan dia heran Samsul Ubat ni. Dia kata tak ada apalah, dia kata kan. Macam tu lah. Samsul Ubat sama. Macam tu lah tadi. Saya dengar macam tu lah. Tu ada yang buat tak tahu tadi kat luar tadi. Kan. Jadi maknanya bukan semua lah kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila pengurusi majlis sebut terkenal seantero Nusantara, takut sana tuan-tuan. Tapi sebenarnya dalam banyak-banyak negara saya beristirahat hari itu, saya pilih bercuti berehat di Indonesia. Saya dah ponek benangan nama Samsul Debat tu, saya rehatkan Indo. Sebab kebetulan tahun lepas saya pergi berceramah di sana untuk kedutaan Malaysia di Jakarta. Surprisingly, kata orang Gebeng, saya punya terkejut, orang tak kenal saya di Indonesia. Sebab rakyat dia ramai. Yang kita tengok yang di TK yang gelak tak habis tu, yang itu dia memang dia kenal saya lah. Tapi beberapa orang je yang kenal, yang YouTuber itu pun. Tapi kebanyakan rakyat dia tak kenal. Saya punya gembira lah, saya buka emas, orang tu pandang lah, faham macam tu, habiskan macam tu lah. Singapura tak boleh. Singapura turun dia kejar lah, daripada tempat pecok pasport tu kejar. Ustaz TikTok lah, Ustaz TikTok panggil kan. Bayangkan tu, dia tak ingat nama saya, dia ingat TikTok je. Jadi saya sebenarnya, kita ni sebenarnya dalam hidup kita ni, saya tak adalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi saya kekuatan
Tu tak adalah terbawa-bawa sangat dengan nama tu. Sebenarnya tuan-tuan jangan minta tuan-tuan. Ada orang cakap kan best kalau popular macam ni. Tak best kan. Banyak yang tak best ni. Yang best ada kat lah, tapi ada kat yang tak best ni kan? Nak makan kena cari kedai yang tak ada orang. Masalah yang tak ada orang tu tak sedap sebab privacy tak ada kan. Kita nak lepak-lepak, kita nak ni apa semua, kadang Allah tak dapat. Macam ada sekali tu saya nak pergi ceramah dekat satu Felda tu, dia orang bawa saya pergi, ni biasanya rumah rehat dia dekat sini sebelum start ceramah. Saya pergilah kat sana kan, 30 orang dah standby dalam rumah tu. Sebenarnya ustaz, ada ustaz. Yang sebenarnya dia memang dah tahu aku nak datang. Bergambar sudah tak rehat tu kan. Saya lepas ni tak ada hal, lepas ceramah boleh je ambil gambar, tak ada masalah. Gambar tegak RM50, gambar rebah dalam satu RM20 lah macam tu. Masuk dan tabung kelab ya. Kelab apa namanya? Pakib. Pakib. Jadi masuk dan tabung pakib ya. Jadi orang perempuan tu kan. Jadi dalam bab bekerja ni, saya pernah ceramah untuk bakal pesara. Di ceramah tu berlangsung di pusat perubatan UM, ada dewan dipinjam buat kat situ. Ramailah daripada pelbagai agensi datang nak bersara kan. Saya katalah nak dapat pahala ibadah dalam bekerja kena ada 3 syarat. Pertama, benda baik. Ni benda baik buat ni. Benda baik kita buat. Servis, benda yang kita hasilkan ni untuk kegunaan orang ramai, untuk kebaikan orang ramai. Benda baik lah. Kedua, caranya diizinkan oleh Allah. Maknanya tak menipu dalam kerja, tak nipu orang, tak menipulit dan sebagainya kan. Dan yang ketiganya, niat kerana Allah. Kalau ada ketiga-tiga ni, dapat pahala ibadah saya kata. Kebanyakan orang bekerja, dia buat kerja 2 hari sampai nak pension. Yang grup pesara saya ceramah tadi, dia berpuasan, la ilaha illallah, dia kerja Jabatan Kebajikan Masyarakat. Hari-hari bagi bantuan ke orang walaupun bukan duit dia, tapi dia menyampaikan bantuan tu. Benda baik, pahala tu. Tapi baru dia sedar, tak ada sehari pun dia letak niat kerana Allah. Rugi tak dia? Rugi. Bapak rugi kan. Jadi kena letakkan benda baik diizinkan oleh Allah, niatkan Allah. Contohnya lah nama tuan tadi, siapa saya terlupa tadi, siapa nama tuan tadi? Tuan Zayan dengan saya. Lepas tu dengan siapa nama tuan? Ya? Faidal. Faidal, Tuan Zayan dengan Samsul Debat, kami tubuhkan satu persatuan. Kita nak bantu ibu-ibu tunggal seluruh Kuantan. Dan kami komited dan fokus. Anak yatim pun tak tolong, memang ibu tunggal saja. Atau fokus ni contohlah. So benda baik tak bantu ibu tunggal ni? Baik. Kan? Niat kerana Allah, bagus. Kaedah penyampaiannya tepat. Maknanya pergi ramai-ramai hantar bantuan, maka dapat pahala ibadah. Tapi kalau salah satu tak ada, contoh dalam bagi tu, ramai-ramai tu ada seorang yang ahli yang ikut ni, dia kata, aku dapat selfie jadilah, boleh share dengan orang. Dia mungkin dapat pahala kebaikan, tapi pahala ibadah tu tak dapat. Yang seorang tu pula, mungkin satu hari tu dah hantar-hantar bantuan, tiba-tiba Faidal ni cakap, Tuan Zayan, Samsul Debat, rumah ibu tunggal yang last ni semua orang tak payah ikut, saya hantar seseorang. Wah, apa hal? Apa cer? Saya pun bincang dengan Tuan Zayan, apa cerita ni Tuan Zayan? Tak tahulah saya. Rupanya kita semak-semak, kita hantar orang siasat. Rupanya ibu tunggal yang Faidal hantar tu bukan kaleng-kaleng. Muka dia sikit-sikit lagi macam Luna Maya dengan Maya Karin. Patut dia tetap bagi kita pergi. Contoh, hilang, timbul fitnah, tak dapat pahala ibadah. Ni contoh lah, Faidal tak macam tu. Ni contoh kan? Faidal ni dia ibu tunggal, dia tak layan sangat. Dia tak layan sangat. Dia memang sama rata lah. Cuma contoh lagi satu, kalau kita nak lagi faham, Robin Hood. Katalah Robin Hood ni masuk Islam, nama dia Robin bin Hood. Dia masuk Islam. Kalau kita tahu sejarah dia, Robin Hood ni, dia nak tolong orang susah, benda baik. Katalah dia niat kerana Allah, baguslah. Tapi kaedah caranya dia mencuri daripada orang kaya tu tidak diizinkan oleh Allah, maka tak dapat pahala ibadah. Sebab dalam Islam matlamat tak pernah menghalalkan cara.
Terus buat ceritalah macam mana pun. Buat ni, aku curi ni bukan apa. Aku tipu duit ni dengan cara ni lah aku dapat bagi makan anak bini aku. Tak boleh, sebab benda tu akan jadi darah daging. Kan? Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam hidup kita ni kita kena sedar. Dalam bab bekerja, apa Nabi ajar kita? Nabi ajar kita, sesungguhnya Allah sangat suka hamba-Nya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Saya ulang balik. Nabi sebut Allah sangat suka hamba-Nya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Maknanya kena tip top kerja. Tak maunya janji siap, janji ada, asbol, asal boleh. Tak mau dia macam tu dah. Faham tak? Kita heran, itu yang berlaku pada orang Melayu di Malaysia. Bukan semua kontraktor Melayu. Ayat kita, biasalah kontraktor Melayu macam tu lah. Biasalah budak Melayu macam tu lah kerja. Kan? Itu asyik minum Melayu macam tu lah. Lambat datang janji Melayu, teruk betul. Habis yang Nabi sebut tadi, makna betul Melayu macam tu. Cuma bila Melayu plus nilai tambahnya Islam, patut tak macam tu? Tak patut. Faham tak? Saya pernah rumah saya renovate, ubah suai sikit. Suruh kontraktor ni datang. Dia buat yang awning depan rumah. Awning biasa je. Kemudian buka main buat lubang. Akhirnya palang tu, tiang yang dia nak skru kan, tak sama line dengan lubang tu. Macam mana kau boleh tebuk dulu dengan tahap kau tak tahu palang tu kat mana? Kan takkan aku nak ajar kau, aku penceramah, engkau yang kontraktor. Tak apa Ustaz, tak rahan ni, kita skru je. Dia skrunya yang tu. Tapi bila hujan apa jadi? Menitik-nitik lah hujan tu. Dia pasang gutter dekat tepi tu, tepi ni. Alhamdulillah hujan. Punya ajaib, air tak keluar. Apa jenis gutter kau pasang ni? Dia serap air terus ke? Rupanya bertakung dekat tengah tu. Sebab dia tak eringkan sikit. Kau pakailah timbang air tu supaya kau boleh sengitkan sikit. Turunlah air tu. Takkan aku juga ajar kau, aku penceramah, kau kontraktor. Tak ada hal Ustaz. Dia tebuk lubang tengah, dia arah majiran. La ilaha illallah, saya kata. Tapi pandai-pandai lah Ustaz Guning dengan jiran sebelah. Ini cerita betul ni. Rumah saya bukan rumah orang, rumah saya. Ngelek saya. La ilaha illallah. Kau betul ke Malik? Saya tunjuk depan rumah saya tu, jiran tu rumah Cina. Kau nampak rumah Cina tu? Kau tengok. Macam mana? Ada tak ada tebuk tengah-tengah? Tak ada kan? Kau sengitkanlah sikit. Yelah Ustaz, dia sengitkan sikit macam gelongsor. Kau ingat taman tema apa ni saya kata? Macam tu lah tuan-tuan dan puan-puan. Nampak macam mana? Kerjanya main-main. Tengok Nabi berniaga. Orang cakap, kau jangan tahu aku berniaga ikut sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi, kena ikut cara Nabi berniaga. Nabi berniaga macam mana? Nabi tak menipu dalam timbangan. Nabi tak markup. Mana markup? Nabi pun markup. Tapi Nabi cakap keuntungan lebih daripada 100% itu, dia kata apa? Munasabah. Boleh, tak ada masalah. Yang penting akad. Tapi Nabi jual macam mana? Sesungguhnya kacang ini modal saya RM15 contoh. Nabi jual macam tu. Ni 15 dirham contohnya, 15 dinar. Okey, kita kata macam tu. Terpulanglah tuan nak beli berapa. Kalau orang nak beli 20, dapat Nabi 5. Kalau kita jual, contoh kita berniaga lah kat pasar malam tu, yang ni kacang ni ikut modal saya RM10. Terpulanglah nak beli berapa. Ini memang RM10 belinya, takkan ada dia beli lebih. Kan? Tapi Nabi buat macam tu. Tu sebab orang suka berus niaga dengan Nabi. Dan memang ada untung. Ada orang bagi lebih dekat Nabi. Nampak tak? Nabi tak tipu dalam timbangan. Dan Nabi pula, kalau Nabi tengah buat kerja macam ni dan orang datang nak beli barang pada Nabi, Nabi akan pusing. Nabi akan hadapkan diri Nabi tu pada orang, ada apa yang boleh saya bantu. Nampak?
Orang kat pasar tani kita pergi je tengok dia tengah kosongkan. Bang ni berapa bang? Ada harga situ. Tengok situ. Macam tu lah kan. Beza. Itu sebab kita tengok orang luar kaji Quran, orang luar kaji sunnah Nabi. Itu yang kita tengok restoran makanan segera tu. Selamat datang. Semua Nabi ajar tu. Nabi ajar. Parking kita tengok. Parking. Kan? Kita tengok. Slipper menghadap luar. Slipper menghadap keluar. Itu perangai orang Jepun orang tu kata. Tak. Nabi pun macam tu. Nabi dengan Jepun siapa lahir dulu? Nabi lahir dulu. Nabi cakap, wah susun kau kasut kau semua susun keluar macam Jepun. Tak dapat pada sunnah tuan-tuan. Kenapa kau susun kasut keluar ni? Nabi macam ni, aku buat macam ni, baru dapat pada sunnah. Berlari pengawal keselamatan tu. Saya bercamah kat kilang Jepun tu. Kan? Bukan kilang di Jepun, kilang Jepun kat Malaysia. Wah tu cepat atau panjang. Di Jepun. Saya camah kat kilang Mak Susita MSM yang dekat Shah Alam tu. Saya parking. Berlari pengawal keselamatan tu. Tolong pun. Dia suruh parking, mengundur. Macam ni lah. Pertolongan ni kan. Sebab tu sunnah sebenarnya. Menghadap keluar, ready nak keluar dan ready tak nak nyusahkan orang. Bila parking menghadap ke dalam, nak reverse lah dulu, nak keluarkan orang lain nak keluar. Sedangkan kalau kita duduk parking ke depan tu senang keluar terus. Saya sampai ke rumah saya sistemkan macam tu. Saya tak bagi parking masuk ke dalam ni, parking menghadap keluar. Kan? Macam tu lah. Makna kata semua nak buat yang terbaik, ikut sunnah Nabi. Kan? Berkebetulan pula sekarang ni tengah ceramah musim Mauludur Rasul kan. Jadi kena tahu. Maka konsep bekerja, Nabi pesan apa? Nabi kata bekerjalah kamu seolah-olah kamu hidup 1000 tahun dan beribadahlah kamu seolah-olah kamu akan mati esok. Sekarang tak tahu kan, bila-bila boleh mati. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu nampak elok je, tidur tak bangun-bangun lah, dah mati. Kan, orang tu nampak, kita nampak ada seorang tu batuk dekat masjid. Allah, Allah. Yang kita pula, aku rasa tak besok lusa ni kita dia boleh cakap ni tu. Rupanya yang bercakap tu tercekik sudu mati. Kan, sudahnya yang batuk tadi datang baca Yasin kat dia. Dah cakap apa? Tu sebab kita jangan tahu, jangan kita main-main agak-agak ikut logik kita tu. Bab mati ni, jangan. Pernah satu ketika di Wangsa Maju saya ceramah, datang sepasang suami isteri, datang jumpa saya lepas isyak dia jumpa saya. Dia ingat ceramah lepas isyak, saya dah nak turun pergi makan. Ya, dah ustaz, saya ingat ceramah lepas isyak, tak lepas maghrib. Allah, saya terlepas tapi tak apalah, dapat sampaikan hajat anak saya, dapat jumpa ustaz. Anak ni mana? Anak saya dah meninggal lah. Ya ke? Mana pergi anak meninggal kenapa? Dia kata, saya tanya dia, anaknya meninggal dalam tidur. Anaknya nak sangat jumpa Samsul Ubat, dah tengok dah banner tu tak lama lagi Samsul Ubat ceramah. Anaknya meninggal dalam tidur. Berapa umur anaknya? 11 tahun. Setiap malam memang dia tengok YouTube Samsul Debat. Tolong jangan sebarkan pula. Kau nak mati kau tengoklah YouTube dia. Jangan macam tu ya, bukan itu sebabnya Dah kebetulan. Tapi bayangkanlah, yang bagusnya adik ni dia meninggal dunia dengan tak setiap malam dia tengok majlis ilmu. Tak tahu bila mati. Tengah ceramah pun boleh mati, tengah semayang boleh mati. Ada seorang tu dekat masjid dekat Bangi, tengah semayang meninggal. Dia tengah sujud meninggal, tengah semayang sunat seorang meninggal. Orang pun cek, dia kerja pejabat mufti ke? Tak. Kerja pejabat agama? Tak. Kerja majlis fatwa? Tak juga. Habis kerja mana? Dekat ni kot, dekat pusat zakat? Tak juga. Habis kerja kat mana tu? Ke ambil zakat? Tak juga. Pencen postman. Dan bila tanya kepada jiran, salah seorang jiran tu kenal, kebetulan jiran tu kenal dia, jiran dia cerita, hidup dia tak pernah renggang dengan Quran. Bangun pagi, Quran dulu. Duduk dekat sofa dengan anak-anak tengok TV, dia capai Quran tu. Sambil-sambil tu dia ngaji, perlahan-lahan dia ngaji. Duduk dekat meja makan, sementara tunggu hidang tu ada satu kitab Quran kecil, ambil baca lagi. Dekat dalam bilik tidur, atas kepala, kat kepala katil tu ada satu Quran yang ambil baca. Hidup di Quran aja. Lebih kurang kita lah. Kan? Bangun tidur,
tengah hari, malamnya kan, tapi bukan Quran lah, handphone kan. Bosan-bosan menyala wajah tengah-tengah malam tu, bukan cahaya pun, cahaya telefon kan. Nak buat macam mana? Dah biasa. Kita ni tuan-tuan tengok amalan kita, bukan cakap orang tuan-tuan, termasuk yang bercakap ni. Kejap-kejap telefon, kejap-kejap telefon. Itu sebabnya dalam hidup kita ni, dalam bab bekerja ni, saya suka dengan konsep yang disebutkan generatif tadi kan. Iaitu kita buat sesuatu yang baik, kita buat sesuatu yang baru, buat sesuatu yang kreatif, tanpa perlu ada orang lain menilai kita, melihat kita, tapi kita buat. Itulah konsep ihsan, itulah konsep ikhlas. Apakah konsep ihsan? Ihsan ni kita buat sesuatu seolah-olah kita nampak Allah, dan kalau kita tak nampak pun kita yakin yang Allah nampak kita. Itu ihsan. Jadi kita kerja ni kita tahu Allah Ta'ala nampak. Cuba kalau kita ni hari ni, kenapa tiba-tiba semua jadi disiplin? Kenapa semua jadi baik? Sebab salah satu sebabnya mungkin ada kepimpinan tertinggi ada bersama dalam ceramah ni. Mungkinlah, mungkin kan. Tapi kalau bos tak ada, dia tetap macam tu. Itu maksud dia. Ada orang tu kan, dekat kedai makan, bila ada bos, kau main rajin lock meja, kedai-kedai makan, udah lock meja, dah terbalik ke bawah ataupun dibuang sawang. Sebab bos ada. Bila bos tak ada, dia masih lagi macam tu, sebab ada CCTV kan. Jadi sebab dia yakin bos dia tetap tengok dia, sebab CCTV dia, kau jangan main-main, dia nampak tu, siap keluar suara ni, apa tu kan. Tapi dengan Allah ni lain. Hanya orang yang beriman saja dia rasa Allah tengok dia. Dan konsep ikhlas, tambah pula dengan ikhlas. Apa maksud ikhlas? Jangan risau, penceramah kalau tanya biasanya dia jawab balik semula. Kan? Dia tanya tu syarat dia, prosedur je. Lepas tu dia jawab, orang lain senyap je. Bila tanya kan, apa maksud ikhlas? Mula nak koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak dah macam tu. Tadi gelak elok nampaknya kan. Saya teringat tu saya ceramah kat satu masjid kat Kuala Pilang, ceramah maulud. Saya tanya, makcik apa maksud selawat makcik? Makcik apa maksud selawat? Menjawab seorang makcik, nak ceramah lah, tanya pula, dah kena sound pula aku. Tak boleh pula aku tanya di sound, tegak-tegak ada sound aku. Gangster tu makcik ni kata. Menyesal pula, senyap tu okey lah, tak apalah saya jawab kan. Apa maksud ikhlas? Maksud ikhlas adalah berbuat sesuatu tanpa mengharapkan balasan, wa imma perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Itulah cara mak ayah kita dulu-dulu. Kita hari ni lain pula. Aku tolong dia ikhlas weh, dia terima kasih pun tidak. Itu tak ikhlas lah tu. Orang tu dulu bila tolong kat kenduri ke apa kan bila mak kita cakap, terima kasih banyak lah kau tolong, kau mengada lah, kau tak ada apa pun lah. Alah mengada terima kasih. Ni marahnya orang terima kasih tu. Itu ikhlas. Nampak? Lagi satu lagi, bila sebut ikhlas ni kalau lebih mendalam lagi adalah berbuat sesuatu tidak mengharapkan sama sekali pengiktirafan manusia. Yang diharapkan hanya pengiktirafan daripada Allah saja. Berharap pada manusia, kita akan kecewa. Aku ni kerja rajin ni, aku datang ni dengar ceramah ni, minta lah Tuan Zayan nampak kerja aku, mudah-mudahan cepat naik pangkat. Jangan risau, kita akan kecewa. Sebab apa? Sebab Tuan Zayan pun dia manusia macam kita. Penilaiannya terbatas. Masuk dalam mesyuarat, orang ni bagi pandangan macam ni, orang ni bagi macam ni, orang bagi pandangan macam ni. Akhirnya Samsul naik pangkat. Contohlah. Sebab penilaian berdasarkan perbincangan. Siapa yang menggerakkan dan mengilhamkan perbincangan ni? Allah Ta'ala bagi idea ni. Tergerak hati kita nak sebut dia ni macam ni. Lepas tu kita tiba-tiba ingat lah, dia ni okey, cuma dulu benar sekali saya bagi tas kat dia, dia melawan. Oh ya, tak jadi bagi. Jadi penilaian manusia tu je. Tu sebabnya orang perempuan berharap suami setia, kita akan kecewa. Cakap terang. Dan orang lelaki mengharapkan orang perempuan sempurna dan ayu di hadapan kita selama-lamanya, kita akan kecewa. Itu tak akan berlaku, tuan-tuan dan puan-puan.
Tetapi bila kita mendoakan, berharap pada Allah menjadikan suami kita setia, insya-Allah ada harapan. Kita doakan Allah jadi gerakkan isteri kita agar sentiasa berhias untuk siap untuk diri kita, taat kepada kita, insya-Allah. Bahagia bukan daripada kita, tuan-tuan. Minta pada Allah bagi bahagia itu kat kita. Itu saya baru dapat dalam satu khutbah nikah baru ni. Dia kata betul juga. Dia kata kau nak bahagia, duit dalam bank kena ada macam ni. Siapa cakap? Saya ada seorang sahabat, dia ada 3 syarikat. 3 syarikat persatuan memang mewah. Dia kahwin dengan isteri dia. Dia bagi isteri dia dalam bank account dia dah ada 300,000 dah siap-siap. Lepas tu dia tanya nak pakai kereta apa, suka kereta apa. Dia nak BMW. Dia nak BMW masa tu 7 series. Belum keluar lagi i8 tu semua, tak keluar lagi. Yang apa sekarang yang baru tu tak keluar lagi. Masa 7 series, tempah booking. Saya nak tanya perempuan, tak bahagia ke macam tu? Cakap, nak tak kalau dapat macam tu? Nak ke tidak? Kau jangan hipokrit, kau cakap kau nak ke tak? Cakap. Kalau suami bagi, nak tak? Tak nak. Ya Allah, baik ni. Suami ada sini? Tak ada. Tak ada. Suami ada sini? Tak ada. Oh, bertuahnya lah suami dia. Ada seorang. Tak tahulah dia faham ke tak soalan aku. Yang aku tak faham, tak tahulah kan. Tapi biasanya orang perempuan suka tak? Sukalah kalau suami bagi. Kan? Apa kereta macam tu, duit simpanan macam tu. Kemudian dah siap, dah driver seorang. Kalau isteri keluar nak shopping, akan ada driver bawa pergi keluar. Cuma satu je dia minta, suami ni. Setiap kali dia ada function apa-apa, pakailah lawa, ikut dia, temankan dia. Pergi majlis-majlis rasmi, jumpa dengan bos-bos besar. Dia nak macam tu. 3 bulan. Bulan kedua, bulan ketiga, tiba-tiba bergaduh, langsung bercerai. Kenapa? Si isteri sibuk nak jadi pramugari. Dapat offer jadi pramugari, suami tak bagi. Kenapa pula kau nak jadi pramugari? Nanti kau kena buka tudung apa semua. Aku tak nak. Tiba-tiba bapak mentua pula telefon, kau apa hal halang anak aku nak kerja? Apa masalah kau? Akhirnya 3 bulan cerai. Nak tunjuk bukan sebab duit. Kita ni bahagia. Mak ayah kita dulu apa pun tak ada, tapi bahagia. Sebab ayah kita dapat sikit tapi berkat. Apa masuk berkat? Apa masuk barakah? Ada yang cakap barakah ni pondok Ustaz Kazim. Betul dah tu. Ada yang cakap lauk kenduri kat Johor bawa balik. Betul juga. Betul. Orang Jawa bawa berkat. Betul. Tapi maksud barakah, berkat ini adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita, walaupun sikit tapi berkembang. Itulah mak ayah kita dapat dulu. Mak ayah kita dulu susah, tapi kita berjaya. Masa tu Allah dah tulis, dan masa keikhlasan ayah kita bekerja, dapat rezeki yang halal. Anak kau nanti besok kerja kat Petronas Bank pakai baju kuning hantar bawah overall. Pesana kat dinding depan sekali. Ada. Kan? Tuhan dah tulis dah, berjaya kita. Siapa sangka dengan gaji sebanyak ini. Ingat aku tak tahu bonus kau berapa. Sudahlah, bajet-bajet macam biasa-biasa Ustaz. Kau jangan bila orang cakap kau dengar dapat bonus banyak jangan jawab 2 jawapan. Jawapan pertama, mana ada. Malaikat kata dah elok ada, kau kata tak ada. Tak syukur. Zap malaikat pangkah kau punya pahala. Yang seorang tu adalah sikit, banyak kau kata sikit. Aku dengar kau dapat bonus, boleh tahan dengan banyak. Alhamdulillah. Tu belum tanya Encik Zayan lagi kan. Tu contoh kan. Ni contoh lah kan. Makna kata belajar bersyukur kan. Allah Ta'ala bagi berkat sikit tapi cukup. Tengok adik-beradik mak kita dulu, mak kita kan bagi kita makan adik-beradik. Meja mana ada meja pun tak ada. Makan atas tikar mengkuang. Batang rabur nasi kat tikar tu. Adik yang kecil tu cenia makan. Kicap dia. Lagi bongsu adik tu, lagi sumbing pinggan dia.
Yang abang-abang pinggan ni okey sikit, yang ayah lagi lah. Ada setengah masyarakat tu ayah dia lain tempat duduk makan, dapat duduk sebelah ayah makan, terasa kita yang paling rapat dengan ayah. Lepas tu dengan harapan peha tu dia bagi kat kita kan, lauk ayam kan, tiba-tiba lauk ayam tu mewah sangat lah malam tu. Lepas tu bila habis berterabur dia mak marah. Mak cakap elok-elok makan, elok makan. Dah habis makan, dia bersihkan baju, dah pergi basuh tangan, basuh mulut, bawa adik ni pergi semua. Lepas tu mak kita gulung tikar tu pergi kat luar kibas bagi itik dengan ayam makan. Berkat. Hari ni meja marble, meja marble, bahasa baku marble, meja marble untuk 12 orang makan. Dia boleh cakap tu, kejap lagi mama suap, lagi makan berterabur nanti. Makan berdua, meja panjang, kejadah. Baik kau pergi jual balik lah meja marble tu. Orang dulu-dulu sibuk macam mana pun malam mesti makan sama. Betul tak? Ni aku cakap orang ni, aku pun berapa lama tak makan kat rumah ni. Nampak macam mana? Kan? Iya. Itu sebabnya kalau kita tengok orang dulu macam tu, berkat tu. Tengok seorang engineer, seorang lawyer, seorang ni. Saya tanya, paling senang tuan-tuan nak tengok siapa tu? Tuan-tuan tengok cleaner dekat sini. Makcik-makcik cleaner kan, yang sapu. Cuba tanya dia, anak dia belajar macam mana? Anak dia kerja macam mana? Mesti bagus-bagus. Kebanyakan saya tanya, tak pernah tak bagus. Kerja cleaner, ni nak ponteng apa? Lepas dia sesapu kan, dia duduk bawah tangga yang bilik office rasmi dia tu, dia gantung uniform tu, berak kau. Anak kau macam mana sekarang ni? Jangan tu je lah. Dah sampai turn, pergi pak. Tu belum cerita lagi orang yang hilang ingatan dalam toilet ni. Asal buang air je, lupa flush, hilang ingatan. Dia meninggalkan kenangan yang tidak bertanda ni. Orang ajar betul. Itu belum cerita saya pergi ada satu sekolah ni, cerita betul ni. Saya cerita ni, ramai orang ingat saya ni cerita, buat cerita sebab nak buat kelakar, tak ada benda, cerita betul. Termasuklah cerita sengau yang saya buat dulu tu, semua betul. Saya tak nak, bukan saya kat apa, orang ingat saya main-main. Ni demi Allah ni, saya buat cerita betul. Pergi kat satu sekolah ni, dekat satu, bayangkan najis tu dalam sinki melintang. Masalahnya sinki tu tinggi, macam mana kau boleh sampai situ? Maknanya ada usaha menggerakkannya bawa ke situ. Bayangkanlah kalau orang lemah jantung nak basuh muka, tuan-tuan fikirlah tuan-tuan. Jangan main-main, tak banyak zap masuk hospital pasang stand weh. Tapi yang paling saya tak sampai hati, makcik dia cakap apa, tak apa nak, nanti makcik bersihkan. Allahu Akbar. Bayangkan kalau makcik tu mak kita. Tapi berkat kerja dia buat, dia nak memastikan toilet tu sentiasa bersih untuk orang lain. Bukan semua orang boleh buat. Tu sebabnya kan, kita tengok Tuan Guru ni Aziz dulu, salah satu benda nak ingatkan diri dia kan, nak ingatkan diri kita ni sebagai hamba ni, hinanya kita ni, dia sentiasa pergi bersihkan bilik air, bersihkan tanah-tanah surau. Ya, orang lelaki jarang buat, anak pula walaupun pakai overall ni. Yang kuning dah biasa kerja lasak kononnya dekat Petronas kan. Well, katakan you kerja mana? Petronas. Mana? Ke mana? Gebeng. Nyampah. Nak riak-riak juga. Gebeng-gebeng aja lah. Banyak cerita. Yang tu betul lah. Itu saya kata tadi. Ya, keberkatan. Itu sebabnya dalam hidup kita ni, pertama, sabar. Dalam bekerja, sabar. Kedua, syukur. Ya, syukur. Alhamdulillah. Malam tadi je tengok, berapa ramai yang tidur malam tadi tak sempat minta panjang umur, terlelap. Tengok replay yang Liverpool tak puas hati itu, yang gol Diaz yang tak kira tu, tak puas hati, ulang dengan harapan tiba-tiba jadi gol, dia ulang balik tengok. Terlelap, tak sempat minta panjang umur. Tiba-tiba pagi tadi hidup lagi, kita tak minta pun Allah bagi. Nampak? Ada yang bangun pagi tadi kecewa. Alah, kenapa hidup lagi ni weh? Patutnya mati ni. Ilah tak ada pun. Kan? Kita lupa nak syukur kadang-kadang.
Lupa nak bersyukur. Syukur banyak-banyak. Sabar satu, syukur. Ketiga, percaya pada hikmah. Adalah sebabnya benda ni jadi kat aku. Adalah benda Tuhan nak bagi kat aku ni. Tiba-tiba dapat tahu suami kan, suami tiba-tiba buat hal, tiba-tiba kan. Perempuan jangan melenting. Abang ni memang tak pernah. Jangan, relax. Kita jaga kewanitaan kita. Maruah kita sebagai wanita, jaga. Tenang. Bersikaplah seperti wanita muslimah sebenar. Abang, the things that done cannot be undone. Saya cuba memahami tindakan abang ni. Cuma abang memenang rendah pada saya. Kalau abang cakap dekat saya, ada cara yang kita boleh selesaikan. Tapi bukan dengan cara ini, bang. Abang menganggap saya macam tak wujud dalam hidup abang. Tolonglah, jangan risau tuan-tuan. Itu tak akan berlaku. Memang tak ada. Dibaling macam-macam, tuan-tuan. Kan. Perempuan sabar, sabar berbanyak. Tak, maksudnya dia percaya pada hikmah. Adalah benda Allah nak bagi kat aku ni. Percaya orang perempuan. Allah Ta'ala sebut apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Faham kan? Faham kan? Faham. Macam tu lah. Ya. Macam mana pun kena hati-hati. Dan percaya pada hikmah. Bak kata orang apa? Dah lupalah saya apa kata orang tu tadi. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selautan garam terasa tawar. Allah sayangkan kita. Tak apa bang, saya terima. Tapi abang tanggungjawab abang besar sekarang. Orang lelaki jangan keluar statement macam-macam. Kalau itulah yang kau dapat, jangan kau keluar statement, oh inilah isteri syurgaku yang telah menerima aku. Kau nak kena balon, kau buat sentence tu. Betul, ni tolong jaga. Benda tu bukan untuk ditunjuk-tunjuk pada orang kan. Seorang perempuan tetap menderita. Cuba kalau orang perempuan boleh berpoligami. Kita membayangkan orang perempuan nak cakap, abang duduk rumah hari ni saya nak pergi rumah lelaki sana pula. Cuba kau rasa apa cakap? Betul tak perempuan? Pantang bagi peluang weh. Kita tengok perempuan bergambar dengan lelaki lain, dia share apa, bukan main rapat lagi. Kita tu pun kita tak tahan. Bayangkan kalau dia boleh bersama dengan lelaki lain. Kita dekat rumah, ni buat apa sekarang ni? Kan? Jadi kita kena faham lah, bila nak buat cara yang betul. Saya tak setuju kaedah minta maaf tu. Minta izin, teruk kena balon, belabam, tak apa. Puas hati. Ya, saya bukan apa, sebab saya dengar kecenderungan ni banyak pada orang Petronas yang bergaji tinggi. Dia gaji tinggi mulalah. Contoh, saya tak cakap Tuan Zayan, tak. Ni. Tak. Nah, saya beri ingatan untuk semua. Ingatan untuk semua. Macam itulah. Jadi macam itulah. Kan, percaya pada hikmah. Adalah benda. Ni anak aku aksiden ni. Kenapa ni? Supaya aku boleh bagi perhatian dekat dia. Mungkin. Nampak? Semalam saya ceramah tajuk pasanganku gangster. Kekal tenang dalam ujian. Maksudnya sebab hari ni bab suami isteri ni, bab gangster ni masuk keganasan rumah tangga. Bukan hanya lelaki pada wanita aja tau, wanita pada lelaki pun ada. Ada satu pasang artis ni, tak payah sebutlah nama dia. Dia ni elok dekat dalam status WhatsApp, dia kata tengok status Facebook dia, IG bukan main bahagia, tiba-tiba cerai. Rupanya sama cerita dengan Johnny Depp. Sama, betul. Adalah, saya tak nak sebut lah. Ada satu selebriti lah, saya tak nak sebut siapa lah. Ada.
Tu sebabnya kita jangan ingat orang lelaki je ganas sangat. Orang perempuan mana? Berdiri tak kursi suami dia. Kau bayangkan tu. Allahu Akbar. Ingat tak cerita raja tu? Yang raja takut kat permaisuri tu. Dia panggil semua rakyat dia yang lelaki datang ke istana. Siapa yang takut isteri berdiri belah kanan better. Semua pergi belah kanan. La ilaha illallah. Pandang belah kiri ada seorang. Siap peluk tiang lagi. Kamu kemari. Apa pula? Tuanku nak jumpa. Tuanku dah turun. Punya garang dia, berani ni. Raja dia suruh turun jumpa dia. Dia pun turun. Sekarang beritahulah better macam mana cara kau lawan bini kamu. Beritahulah. Apa pula? Patik pun takut bini. Apa salah kau berdiri kat sini, kau tak pergi sana? Bini Patik dah pesan, jangan pergi mana-mana, tunggu sampai dia sampai. Lagi teruk takutnya rupanya. Ingatkan dia berani sangat. Lagi teruk takutnya. Kan? Tapi makna macam itulah. Sebenarnya kita orang lelaki ni bukan takut isteri. Tapi isteri itu menakutkan. Kadang kita sayang isteri kita. Kita sayang isteri kita. Maka kita takut melukakan hatinya. Itu sebenarnya. Kan? Nampaknya macam tenang pakai telekung tu kan? Astaghfirullahalazim. Nampak macam tu je kan? Kau tak tahu di sebalik telekung tu tuan-tuan. Dia balik rumah, dia buang tudung dia gerap, dia kembang-kembang macam tu. Dia pakai baju binatang tu. Dah mula dia menjelma, pergi mandi. Astaghfirullahalazim. Satu lorong dengan suara ni. Kita dalam bilik, ya Allah, pahal tu. Kena terima. Ya? Yang ketiga hikmah. Yang keempat redha. Apa beza redha dan pasrah? Apa beza redha dan pasrah? Seperti biasa. Redha ni kita menerima ketentuan Tuhan dengan hati yang ikhlas. Kita tak komplain. Macam mana dah rezeki aku, suami accident, anak sakit, tak apalah. Adalah benda Allah nak bagi ni. Tu redha. Pasrah, terima dengan hati yang sakit. Macam mana kan? Dah dia buat, aku nak boleh buat apa? Kau cakap dengan aku. Aku nak marah, aku nak buat apa? Terima je lah. Nampak, marah. Hati dia sakit. Tu beza dia. Bukan apa saya kena sebut tu. Teruk sangat orang lelaki kena dalam tempoh 2-3 minggu ni. Ini semua Tesla punya pasal. Kau diam-diam sudahlah. Yang perempuan pula gemar mulas tajuk tu kat rumah. Kalau abang macam mana bang? La ilaha illallah. Penat weh kan? Sebenarnya kita orang lelaki jawab je tujuh dengan isteri kita. Abang ni satu je. Kalau boleh abang tak nak. Kalau boleh. Tapi benda ni semua kuasa Allah sayang. Macam tu ayat dia. Betul. Ramai orang yang jenis apa tau. Dia cakap apa? Abang takkan jadi macam tu lah. Jangan kau cakap. Dia cakap macam tu, Allah terbalikkan hatinya. Tiba-tiba ex-girlfriend yang dah lama tak kontak, WhatsApp. Aku Wallah, apa khabar? Apa khabar? Kena. Kat mana? GBG, giving. Apa tu? Ceramah. Sep ceramah. SP, sep ceramah. Siapa ceramah? Semester debat. Nama aku benar ringkasnya. Ya, mulalah cakap. You kat mana? Kat dekat sini. You dah kahwin ke belum? Jawapannya ada pada you. Kenapa pula ada pada I pula? You lupa waktu kita study dulu kat bawah pokok ketapang tu, you janji apa kat I? You masih pegang lagi ke janji tu? Sampai hari ni I tak pernah memandang pada lelaki lain selain you. Maka dalam hal ni orang lelaki kena selesaikan. Pergi jumpa, settlekan baik-baik. Orang perempuan kena percaya. Abang pergilah selesaikan elok bang, jangan gaduh. Faham? Boleh tak orang perempuan? Tapi jangan nak biar tergantung macam tu. Kena settle. Tak apa, tak settle tak apa, dia kata. Jangan, kena selesai. Kena selesai. Biar saya selesai. Pasangan kau gangster.
Tak, maksudnya suami pergi, isteri ikut sama. Boleh macam tu? Boleh pula. Kalau suami jumpa, lepas tu macam ni lah, saya dah kahwin sebenarnya. Lepas tu perempuan tu pun cakap, saya sebolehnya tak naklah mengganggu kebahagiaan rumah tangga orang lain. Tiba-tiba suami tu jadi Jalaluddin Hasan. Well, you tidak dikatakan mengganggu rumah tangga I. Apa macam tu lah dia kata. Berubah dialog dia. Janganlah macam tu. Maknanya cakap macam ni lah. Allah dah tulis jodoh I dengan isteri I. I sayang isteri I. You jaga dia baik-baik, insyaAllah I doakan you. I minta maaf I tak dapat nak laksanakan janji tu. Sebab dulu bukan I tak cari you, I cari you, tapi you tak ada. Aisyah naikkan notis kat surat khabar. Sebab dia tahu orang tak dicari duit surat khabar dah tak ada. Kan? You tak ada cakap. Jadi you jaga dia baik-baik, insyaAllah you doakan I. Okey? Yelah, I terima. I pun doakan you bahagia. Blok. Macam tu lah. Iya kan. Orang lelaki blok, tunjuk kat sini, tengok I dah blok. Lepas tu you buka balik blok tu. Okey. Jadilah. Kemudian dalam tu yang last kali ikhlas. Ingat 5 tu. Sabar, syukur, hikmah, redha, ikhlas. Saya dah beritahu tadi. Ada 5 ni, selamat hidup dunia akhirat. Kerjalah elok-elok dengan pegang 5 perkara ni. Orang lain naik pangkat, kita tak naik pangkat. Relax, sabar. Dia memang ada wakil syaitan rajim dalam setiap department. Macam mana kau ni tak naik? Aku ingat engkau please lah, kenapa kau tak naik? Dia kata. Bukan main kita ni pun. Ya ke kau rasa macam tu? Ya, tak sepatutnya manajemen tak nampak engkau. Yang paling rajin di kalangan kita engkau. Setan betul. Nampak tak? Sebenarnya kita kena percaya Tuhan tak bagi ni, Tuhan bagi benda lain. Kadang ayat kita apa tau? Memang kalau bat naik pangkat, kau tengoklah mesti dia. Pah dia. Aku ni memang tak ada rezeki kat sini. Jangan cakap tak ada rezeki, sedangkan macam-macam rezeki Allah bagi. Contoh macam ni kan, yang duduk macam ni kan, bukan semua orang boleh duduk macam ni. Ada orang 5 minit dah melunjur dah. Ada. Tak, saya tak kisah pun. Maknanya okey. Ada yang melunjur. Kan? Nah, maksudnya ada orang kaki dia kena operate, dia tak boleh nak luruskan nak. Dia tak boleh bengkok, dia kena lurus macam ni je. Ada seorang sepupu mak saya, pak saudara lah dengan saya kan. Dia nampak orang aksiden, dia melintah jalan nak tolong aksiden, dia kena langgar aksiden, tak sedar 2 bulan lebih tak sedar. Bila dia sedar, alhamdulillah, tangan, kaki, muka, kepala semua elok. Parut pun tak ada. Tapi Allah cabut satu nikmat dia. Apa dia? Lidah tak rasa apa. Tu saya kata kan, kadang kita nampak orang sama. Masa mula-mula dia makan, dia baling pinggan tu, menangis dia sebab nikmat tak ada rasa apa. Orang ada rasa masam, ada masin, manis, pedas lah. Dia tak ada, dia telan, tak tahu dah sikit perut Macam biawak lah, telan. Saya tak pernah lah tanya biawak tu rasa ke tak rasa kan. Tapi maknanya kan binatang-binatang macam tu kan dia mentelan dia kan. Bukannya dia rasa lah, tak tahu kan. Tak tahu, tapi macam tu lah. Ni cerita betul ni saya kata. Bayangkan nikmat lidah, orang Allah Ta'ala cabut. Pedas tak rasa, masin tak rasa, masam tak rasa. Allahu Akbar. Frah dia. Saraf dekat lidah dia tu dah tak ada dia rasa. Tu sebab kita ni dalam hidup kita ni ada 5 perkara. Sabar. Kau tengoklah tu, kalau khusus pergi Korea tak dia, khusus pergi ni hantar dia, khusus pergi France hantar dia, Argentina dia pergi. Kau tengoklah, khusus kat Kuantan hantar aku. Dia makan. Allahu Akbar. Bagian syiar. Dia dah nampak kita kesesuaian kita ke situ. Jangan kita komplain. Tuhan mungkin tak bagi ni, Tuhan bagi benda lain. Betul tak? Tuhan mungkin tak bagi ni, tapi Tuhan bagi anak yang baik. Kita balik rumah, mama menyampah aku. Tak padan, kampung, bongek, mama. Tak kisahlah. Mama tak sihat dia. Mama dah makan ubat ke belum? Allah, anak kita yang kecil boleh cakap macam tu. Mama nak makan ubat ke belum? Sejuk apa?
perut nak, sejuk hati. Sejuk perut ni kombong kau tahu. Macam kau seorang ada perut kan. Bila anak cakap, mama nak ubat ke belum? Sian mama. Mama tak sihat, mama nak ubat ke belum? Allah, anak mama macam tu. Ada isi perut. Mana ada, jangan bohong lah kan. Betul tak? Tuhan bagi benda. Kadang mungkin Tuhan tak bagi tu, tapi Tuhan bagi suami yang penyayang. Sayang, sayang abang balik ni sayang. Sayang, abang masaklah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak sayang sehari. Sayang, kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak kau cakap? Ramai ni gigi apa benarnya. Itulah dia orang perempuan. Kita bukan nak cakap apa. Saya nak tanyalah, salah tu karakter orang lelaki lah yang orang perempuan suka apa dia? Karakter dia apa dia? Sweet. Apa? Sweet lagi? Funny, nampak? Dia nak sweet, nak funny. Kadang bila dia lelaki kan, balik dia dah dengar macam Asam Surbat, dia try lah buat. Abang rindu betul dengan si abang. Nak mati kat orang tua ni. Kadang suami buat kelakar ni, tahu tak? Tahu tak? Ni kan. Abang ni tak boleh serius ke? Aku malam tadi tengah penat malam tadi. Ada seorang lelaki ni. Lepas ceramah malam tadi dekat Selancar tu. Ustaz, saya nak tanya Ustaz, apa hukumnya orang lelaki letak gambar lelaki lain dekat dalam wallet dia? Aku tengah mood tak elok ni, tengah penat ni. Cakap, kalau suami tak suka jangan buat lah. Betul Ustaz, memang berlaku Ustaz. Iyalah, kalau kau tak suka bagi cakap ni, jangan buat. Dekat duit kertas tu kan ada muka agung. Kau nak mati aku bunuh kau kan, aku tahulah macam tu. Kan betul aku. Adalah time buat kelakar. Dia boleh cakap muka agung dekat dalam duit kertas tu. La ilaha illallah. Aku ingat apa yang betul lah tadi. Betul. Banyak. Adalah, ada. Tapi banyak masalah yang saya dengar orang lelaki dengan orang perempuan ni, kebanyakan. Ada saya dapat baru-baru ni banyak sangat. Orang lelaki dengan orang perempuan dekat ada isu dekat dalam bilik lah. Orang lelaki dia nampak hebat kat luar, ganas, tapi bila dalam bilik macam minta sedekah. Bila dia nakkan sesuatu, Allah sian betul. Kat luar ganas ni, lepak lah minum belum? Dah relax lah, minum belum? Benda lah, kecoh lah. Kau main lagi kat dalam bilik. Tolonglah. Ya orang perempuan pula, nantilah, besok lah, sakit badan lah, alah, lain kali lah, alah, nak nantilah. Orang perempuan, tolong jangan hampakan kesian orang lelaki tau. Orang lelaki ni dia makin tua, dia makin tu. Macam tu lah saya boleh cakap. Sampai buat permohonan dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas. Saya dengan ini memohon satu solat bersama mulai jam 9 malam hingga jam 12.30 malam. Besarlah harapan saya sekiranya permohonan ini diluluskan secara segera oleh pihak puan. Sekiranya permohonan ini tidak diluluskan, sebimbang malapetaka huru-hara akan berlaku dalam rumah tangga kita. Segala pertimbangan dan kelulusan pihak puan kami dahului dengan ucapan terima kasih. Yang benar suamimu. Tahu dia minat apa kat surat tu? Akan dipertimbangkan. Wajar tak wajar kata. Lulus kata. Mulai hari ni orang perempuan belum minta dah bagi. Okey. Okey tak? Abang ingat nak keluar ajak lepak dengan member bang. Okey. Jangan lupa tau malam ni. Tak jadi dia keluar. Kan macam tu. Tak jadi dia keluar. Aku malam ni dah hal. Macam tu kan. Cuba buat. Dan dalam bab bekerja kita tengok rezeki yang halal ni apa maksud dia? Kita nak buat rezeki yang halal. Pertamanya kalau kita tengok kerja itu mestilah dielakkan dengan benda-benda yang tak baik. Pertama, pekerjaan mestilah sertakan dengan niat mendapat keridaan Allah. Kedua, pekerjaan mestilah perbuatan yang mengikut syarak dan dibenarkan dalam Islam. Ketiga, seterusnya menghasilkan kerja yang berkualiti. Seterusnya, kerja tidak menyebabkan kita meninggalkan solat.
Seterusnya, dilaksanakan dengan tekun, cekap dan bersungguh-sungguh, berasaskan pada prinsip amanah, adil dan bertanggungjawab. Begitu juga dalam kita bekerja, tuan-tuan dan puan sekalian, hendaklah kita mengelakkan perkara-perkara yang tak baik. Yang pertama, carilah rezeki yang halal itu. Maksud halal tidak mengandungi kederhakaan kepada Allah. Carilah yang bersih. Bersih itu bermakna tidak menyebabkan kita lupa kepada Allah. Dan begitu juga lurus rezekinya, bererti rezeki itu mampu menahan nafsu kita daripada melakukan perbuatan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga bukan hanya rezeki cara dapatkan baik, rezeki itu sendiri mestilah bebas daripada unsur-unsur yang tidak baik dalam Islam, iaitu tak ada unsur riba, tak ada unsur judi, tak ada unsur-unsur riswah, benda-benda tak baik, rasuah, kan, salah guna kuasa, penipuan dan sebagainya. Dan dalam kita nak mendapatkan rezeki yang berkat, yang pertama kita mesti berusaha dan bekerja dengan sebaik mungkin. Allah berfirman artinya, kalau telah ditunaikan salat Jumaat, maka bertebaranlah di muka bumi Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalian bahagia. Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Makna buat kerja dengan bersungguh-sungguh, berusaha dan bekerja. Kedua, bertakwa. Maksud takwa apa? Mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya. Allah berfirman yang bermaksud, barang siapa bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Surah At-Talaq ayat yang kedua. Kemudian ketiga, bertawakal dalam bekerja, menyerahkan urusannya kepada Allah. Hari ini kita dah usaha, kita dah solat sunat juga, kita buat solat sunat hajat, kita minta dipermudahkan urusan kita waktu shutdown. Bila nak shutdown ni? 7 hari bulan 10. Jadi kita minta, kita serah pada Allah, tawakal, kita yakin Allah Ta'ala akan bantu kita. Allah berfirman artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, nescaya dia akan mencukupkan keperluannya. Surah At-Talaq ayat yang ketiga. Keempat, dalam bekerja, bersabarlah dan bersyukur. Allah Ta'ala berfirman artinya, kalau seandainya kalian bersyukur dengan bersungguh-sungguh, kami akan gantikan, kami akan lipat gandakan rezeki kamu. Dan seandainya kamu kufur, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Surah Ibrahim ayat yang ke-7. La in syakartum wa azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita tahu ayat tu. Kemudian yang kelimanya, berinfak, bersedekah dan juga berzakat. Dalam bekerja, jangan lupa kita bayar zakat. Jangan lupa kita bersedekah. Sedekah ada dua, sedekah wajib, sedekah sunat. Sedekah wajib, zakat. Sedekah sunat, pemberian ikhlas, nak bagi kepada sesiapa saja kita nak bagi. Dan percaya cakap saya, rezeki tak pernah, sedekah tak pernah memiskinkan orang. Nabi sebut tidak akan berkurangan rezeki orang yang berinfak, melainkan bertambah dan bertambah. Dan Nabi juga sebut, sesungguhnya bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Nampak tabung, jangan senyum, masukkan duit. Disebabkan itulah bala tak pernah melalui sedekah. Orang tu dulu kalau bermusafir nak balik kampung, dia lalu surau yang pertama, masjid pertama, dia akan masukkan duit dalam tabung tu, sebab insurans perjalanan. Itu sebab ramai yang tak tahu sebenarnya. Dan begitu juga siapa yang tengah dilanda masalah kesempitan keuangan, Nabi dah ajar dua perkara kalau nak dimurahkan rezeki. Pertama, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dan yang keduanya, amalkanlah sedekah subuh. Sedekah, buat sedekah ni, sedekah dan zakat. Allah Ta'ala berfirman artinya, dan apa-apa yang kalian infakkan dari sebahagian harta kalian, maka Allah akan menggantikannya. Surah Sabah ayat yang ke-39. Saya waktu tahun 2006, saya menang satu pertandingan pidato peringkat kebangsaan. Pidato, nama dia Pidato Islam Hadari. Saringan melibatkan beratus-ratus peserta. Saya masa tu saya tak nak masuk, sebab saya fikir saya dah jadi coach, saya dah menang macam-macam pertandingan. Aku takut kalau aku masuk kalahkan anak murid aku, tak hormat kat aku.
Saya tak nak masuk, tapi orang letak nama saya. Kau pergi. Saya kata saya tak nak pergi, tapi dia paksa juga letak. Saya pun pergi. Tak apalah, pergilah, main-main aje lah. Saya pun pergi. Masa tu dia buat saringan dekat Universiti Kebangsaan Malaysia. Ada 8 bilik saringan. Setiap bilik ada 10 peserta. 10 pagi, 10 petang, 10 malam. Dan 10 esok. Maknanya 10 ada 3 bilik, 30 kali 3 90, 3 kali 4 120 orang peserta lebih. Jadi saya sepatutnya kena esoknya tu hari Sabtu. Saya kata tak boleh sebab saya ada game takraw dekat Teluk Intan masa tu. Saya kata saya masa tu dah kerja lah. Lepas tu boleh tak awalkan. Saya pun dia manage kan, saya masuk kat satu bilik tu. Masuklah pertandingan petang tu. Saya dah pergi saya dah saringan tu saya pun balik relax. Esok tu pergi Teluk Intan. Tengah timang-timang bola takraw tu sebelum game yang kedua. Game pertama tu dah menang, layak second round tu. Game kedua dapat call. Saya pun angkat call tu. Tahniah ya Cik Samsul. Cik Samsul layak ke final. Layak final pula. Saya masuklah final. 10 peserta seluruh Malaysia bertanding. Pidato Islam Hadari masa tu. Tempat ketiga sebenarnya diumum. Ringkas cerita, tempat ketiga diumum daripada Johor. Perempuan berumur 56 tahun. Dengan markah 76 markah. Nombor 3. Daripada 10 peserta akhir. Tempat yang kedua daripada Sabah, Jaim Atuh, 77 markah, 76-77. Dan juara masa tu yang tinggi-tinggi daripada Negeri Sembilan tu 95 markah. Bukan nak cakap apa-apa, itulah my level you know. Macam tu lah kan. Tak adalah, bukan nak cerita tu. Tapi masa menang tu alhamdulillah pemenang dapat RM5,000 dan tiket umrah percuma. Masa tu kebetulan birthday mak saya. Arwah abah saya dah meninggal lah masa tu. Masa tu saya niatkan, saya jadikan tiket umrah ni sebagai hadiah birthday mak saya. Tahun 2006. Saya cakap ke diri saya, aku besok nak pergi umrah, aku cari duit aku sendiri. Saya kata macam tu. Masa tu saya kerja government, jadi timbalan pengarah aja, asisten pengarah. Gaji tak adalah tinggi mana, dapat tiket umrah percuma TH Travel. So masa tu, ya tiket umrah saya bagi, duit RM5,000 saya ambil. Macam tu ambil dah. Kan tiket umrah tu masa tahun 2006 memang RM5,000 pergi umrah mewah masa tu. Dan mak saya punya seronok. Dan mak saya baru cerita, rupanya beberapa tahun sebelum tu mak saya pergi umrah tak puas hati. Sebab syarikat travel tu macam scam sikit lah, tak scam sepenuhnya. Mula janji 13 hari, tiba-tiba tinggal 11 hari dia kata ada masalah visa. Sudahnya 10 hari 9 malam je mak saya balik. Jadi mak saya tak puas. Mak saya, ya Allah, mak saya kumpul duit susah, mak saya berniaga jual nasi lemak, jual kuih. Saya main pada kecil tolong mak gentil dua kali pub ni, buat ni gelek tepung tu pakai botol 7up tu yang besar kan. Ingat lagi dulu. Jadi masa tu baru saya tahu mak saya ada niat, dia kata dia nak kumpul duit susah, ya Allah kau rezekikanlah aku datang ya Allah. Rupanya dapat pergi. Mak saya sekarang pergi dah beberapa kali dah pergi sekarang ni, hari ni kan. Tapi masa mak saya niat tu dapatlah mak saya pergi kan. Jadi itu sedekah benda besar yang pertama saya buatlah. Saya rasa saya boleh pergi tapi saya sedekahkan mak saya. Dan saya dapat pergi sendiri tahun bila? 2016. Masa tu baru jadi Samsul Debat pun dengan TH Travel. Bila pergi dengan TH Travel pula, saya pergi dengan mak saya. Saya bawa sampai saya dapat satu seat percuma. Saya bawa adik saya dan mak saya pun ikut pergi, kami pergi bertiga. Masa tu waktu makan tengah hari saya cakap dengan mak saya dekat Hotel Movenpick dekat Madinah. Lepas makan tengah hari saya cakap dengan mak, tengah duduk, mak rasa-rasa nak tolonglah family kita mana susah tu, nak bawa pergi umrah lah saya kata. Lepas tu mak saya cakap, ni Madinah ni kau jangan main-main, kau dah cakap kau kena buat. Mak saya cakap, nak buat lah ni. Alhamdulillah pada tahun 2019 tak salah saya, sebelum PKP tu 2019, dalam awal tahun ke atau 2018 hujung macam tu, saya kira dapatlah saya bawa. Saya kira ada 15 orang ahli keluarga saya yang menepati kriteria nak bawa pergi. Menung tuan-tuan. Yang pertama saya, yang kedua buku akaun. Bila nak sedekah pada saudara mara, takkan nak bagi package yang common-common, kenalah bagi package yang baik.
Dan saya bawa yang susah-susah, termasuk ada beberapa orang yang dah masuk dalam senarai insolvensi, kena ada penjamin, kena buat perayuan baru boleh pergi. So bawa lah 15 orang ni. Menung, terdengar kat telinga tu, padan muka kau. Kau selalu cakap dalam ceramah sedekah tak pernah miskinkan orang. Kau tengok akaun kau dalam telinga ni dengar. Nak tunjuk Samsul Ubat ni manusia biasa. Habis licin ni kawan masa tu. Setiap seorang package 9,000 lebih. Tak usah kalau korang jumlahkan, cukuplah sekadar itu. Masa tu kan kena pergi bank. Masa tu kalau banyak kena pergi bank, kena isi borang, baru dia transferkan dekat travel kan. Bawa lah pergi. Tapi bila sampai di KLIA, nampak semua dah pakai ihram, dah standby nak buat umrah ni semua kan. Belum berkumpul. Separuh daripada perasaan habis duit tu hilang. Separuh ada lagi ni. Separuh ada lagi ni. Tapi bila sampai ke Tanah Suci, bila jejak kaki ke Mekah, nampak ni bila sampai ke Jeddah, bila nampak Masjid Haram, nampak beliau menangis, adik keluarga saya, hilang perasaan duit saya habis tu. Saya tak kisah. 2-3 hari lepas tu nak pergi Taif, kena tambah lagi 160 riyal seorang. Mula berdarah beli hati tu. Sebab dia orang kalau tengok dia orang, tak apalah lain kali je lah. Memang dia takkan pergi Malaysia lain kali, belum tahu lagi. So saya pun bayarkan jugalah. Tapi sampai di Malaysia, tak sampai 3 bulan, Allah ganti balik duit saya. Masa tu tak adalah cakap hati, mujur balik modal, tak ada. Masa tu saya cakap hati saya, siapa lagi aku nak tolong, nak bawa pergi umrah lagi, ya Allah, tolong jangan angkat tangan. Dan untuk malam semua itu 15 tahun ini 2023, bulan 2 hari tu saya bawa 45 orang ahli keluarga saya. Betul kan? Bukan cakap apa lah, kita rasa macam benda tu macam tak ada apa-apa kan. Tapi sebenarnya kalau kita boleh buat lah. Grup mak saya, grup Mahaban Berzanji tu, dia orang kebanyakan dah pergi haji, dah pergi umrah. Tapi setiap bulan, daripada bulan 1 kumpul duit, ada bagi 50, ada bagi 100, ada bagi 50, bulan depan ada bagi 100, 150. Tengoklah grup tu kumpul sampai bulan 10, dia akan gunakan duit tu sedekah kepada ahli karya yang tak mampu, hantar dia pergi umrah. Tu grup tu buat. Sebenarnya satu benda yang baik lah, yang boleh dibuat lah. Sedekah tuan-tuan, betul sedekah ni. Memang orang kata apa, dalam bahasa orang gebeng tu, unsankerable. Tak disangka-sangka macam tu. Dah lama tak dengar ayat tu kan, unsankerable kan, unbelievable kan. Memang betul, pelik-pelik. Tiba-tiba dah ada, tiba-tiba rezeki. Iya. Dan rezeki ni kita jangan ingat duit aja tu. Tak semestinya. Kejap lagi kita cerita. Kemudian silaturahim, dalam bekerja jaga silaturahim. Macam ni tengok, bukan kira siapa yang gaji tinggi kena duduk saf kedua dan ke depan. Yang mana yang grup-grup B40 belakang. Tak ada macam tu. Sama aja kita di sisi Allah. Betul tak? Sama aja. Kadang orang tu duit banyak tapi tanggungan dia besar. Ada orang macam tu. Ada duit tu taklah berapa banyak, tapi cukup untuk dia dan boleh cara keluarga dia. Cukup. Yang tu yang kita nak. Itu sebab Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi Nabi juga sebut cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Bahagia bukan melihat pada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat kepada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Isteri kita, itulah isteri kita. Sikap kita, kita bahagia dengan dia. Itu bahagia. Ya? Tapi kalau mencari salah, memang jumpalah. Laki macam ni, suami macam ni, memang jumpa. Isteri tu macam tu, memang jumpa. Segama-gama ikan ada tulang Sekuih-kuih ikan ada isi Sebaik-baik manusia ada kurang Sejahat-jahat manusia ada baik Kalau kita pilih tengok kebaikan orang, jumpa. Pilih tengok keburukan pun jumpa. So pilih nak tengok yang mana. Nabi pun pesan, kalau kamu bencikan perbuatan isteri kamu atau suami kamu, fikirkan banyak lagi kebaikan-kebaikan yang dia ada. Itu Nabi ajar kita. Ya? Jaga silaturahim satu dengan yang lain. Dalam satu hadis Nabi sebut, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Dunia akhirat dapat. Saya ulang balik.
Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jangan main-main. Ya, jaga. Tajuk silaturahim ni next, maknanya kena panggil lagi. Macam tu. Panjang lagi nak uraian silaturahim. Yang ketujuh, berdoa dan beristighfar. Beristighfar. Apa kelebihan istighfar? Istighfar ni sahabat pernah tanya, kaifa nastaghfir ya Rasulullah, macam mana cara istighfar? Nabi ajar, senang aja. Nabi ajar apa? Astaghfirullah. Macam tu je. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Buat 1000 kali sehari. Banyak pula? Tak banyak. 200 subuh, 200 zuhur, 200 asar, 200 maghrib, 200 isyak. Tak dapat 1000. Apa kelebihan? Ni saya tunjuk. Contohlah, kita ada ni buku amalan kita. Contohlah contoh. Saya tahu ni muntakab al-hadis ni betul, tapi contohnya kita istighfar hari ni 1000 kali. Malaikat pun buka muka surat ni. Muka surat hari ni. Dosa hari ni buat katalah berapa puluh dosa buat hari ni. Contoh 100. Malaikat pun padam 1, 2. Sebab istighfar tadi 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 100. Ada balance berapa? 900 lagi istighfar ada ni. Macam mana? Malaikat akan buka muka surat semalam, padamkan. Buka muka surat yang sebelum tu, sampailah habis 1000 tu. Jangan kau terus balon 1000 terus, penat langsung tak buat lagi dah. Tahu? Tu kelebihan istighfar yang ramai orang tak tahu. Nabi sebut dalam hadis, barang siapa yang mengamalkan istighfar setiap hari, yang pertama akan dilapangkan pada segala kesempitan, dijauhkan daripada bala dan musibah, dan didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Istighfar, astaghfirullah, ataupun astaghfirullahalazim, rajin lagi, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ataupun tadi penghulu segala istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ataupun apa dia? Astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Astaga, Nabi tak ajar. Agama astaga, apa benda tu? Nabi tak ajar. Kau tengok cerita sinetron banyak sangat astaga, tak usah. Astagfirullah paling simple. Okey. Kemudian kita bangun pagi. Ni Nabi beritahu. Tolong ambil ni poin ni. Orang yang gemar bangun lewat, dia bukan subuh gajah lagi dah. Subuh dinosaur. 5 minit lagi nak zuhur baru subuh, dah pupus dah. Apa Nabi sebut? Nabi sebut kepada ketika itu, Nabi nampak Fatimah puteri Rasulullah semasih terlentang di tempat tidurnya di pagi hari. Baginda sebut apa? Wahai puteriku, bangunlah dan saksikanlah kemurahan hati Allah, dan janganlah menjadi seperti kebanyakan orang. Allah mengurniakan rezeki setiap harinya pada waktu antara mulanya subuh sampai terbitnya matahari. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Maknanya Nabi pun tahu, jangan jadi seperti kebanyakan orang. Ramai orang bangun lambat, teman. Bangun awal. Allah bagi rezeki banyak daripada subuh sampai terbit matahari. Tu dia. Jadi yang kita kejar bukan kaya, tapi yang kita kejar bahagia. Kalau nak dapat bahagia, dalam kerja kita ni mesti ada apa? Kerja mesti ada cuba tu tadi apa dia? Betul dah tu. Apa dia? Tak, keberkatan. Kan kita kata berkat tadi. 7 tanda keberkatan rezeki. Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Faham perempuan? Tak nak bagi faham. Cuba sangka baik, jangan sangka buruk.
Maksudnya kongsi tu sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Maksud boleh sedekah, bantu orang. Orang yang tak berkat, sikit tak cukup, banyak tak puas. Ibarat minum selautan air tapi dahaganya tak pernah hilang. Kedua, tanda keberkatan rezeki, rumah tangganya rasa bahagia. Suami balik, pegang tangan isteri tengah basuh pinggan. Sayang, sudah, pergi masuk dalam, biar abang sambung. Sambung basuh ni dengan tahap baju ada logo Petronas ni, pakai lagi ni, dengan baju kuning umroh tu pakai. Tak boleh bawa balik macam ni. Boleh. Basuh pinggan dengan baju kuning tu kat dapur. Saya nak tanya perempuan, bahagia tak tengok suami macam tu? Bahagia tak? Bahagia walaupun tu lah sekali dalam 365 hari tu, dia rasa bahagia dah. Nampak? Ataupun suami balik, dia jumpa dengan isteri dia, sayang, ni ambil ni voucher spa muslimah ni, ambil hari Ahad ni pergi. Habis anak abang jaga, pergi je. Nanti cuci, nanti masaj, cuci rambut, pedicure, manicure semua buat. Abang susahkan abang aja. Tak susah mana pun, abang booking je, kau bayarlah sendiri, dia tu. Orang ajar menjantan gitu kan. Tak ada lah abang nak bayar. Abang ada je. Ataupun sampai balik, sayang, bancuh air, kita minum sama, dah lama kita tak minum sama. Abang nak minum apa? Air kopi. Oh, okey. Ni abang bawa balik ni, kuih lambang kasih sayang kita. Kuih lambang kasih sayang abang memang betul. Kuih apa? Kuih kapel. Kuih kapel? Mana ada kuih kapel tu, kau tengok dalam plastik tu. Kuih cakui. Cakui tu kan kapel macam ni kan. Baru tahu. Nampak tak? Bahagia rasa kan? Betul. Betul tak? Kemudian yang ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang dia masing-masing. Anak dapat nombor 1 dalam kelas, darjah 1, nak celebrate tu. Anak dapat nombor 1 dalam subjek terbaik bahasa Inggeris. Wow, my son. Kan? Yang kita tahu, yes, no right, thank you, take your runabout. Tapi anak kita power weh. Nampak tak? Anak kita dapat anugerah sasiah terbaik. Kadang-kadang orang perempuan boleh menitis mata tengok anaknya kombo. Anak kita dah kombo dah, bang. Suami kata, kau bertenang, ini kombo tadika ni. Kau jangan bagi malu aku, boleh tak? Betul. Salah ke saya nak rasa macam tu? Tak pernah tengok anak pakai robe macam tu kan. Bahagia dah. Keempat, apabila suasana kejiranan, suasana tempat kerja, suasana masyarakat, kita senang dengan orang senang dengan kita, itu pun tanda keberkatan rezeki. Kelima, mudah nak buat benda baik. Orang sembahyang hajat cepat-cepat dia join sekali. Sembahyang duha dia cepat dia join sekali. Dia senang betul nak solat, senang nak mengaji, senang nak sedekah. Kalau sukarelawan tu dia bagi nama cepat nak tolong orang ni. Cepat-cepat bagi nama. Mudah nak buat benda baik. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Keenam, apabila rumahnya seringkali diziarahi tetamu, itu juga tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin Shopee. Tu tak kira. Tu kau yang order, faham? Abang berkat sampai lagi bang. Tak. Tu tak termasuk, faham? Tu kau yang order, tahu? Dia yang berkat ni, kita ajak dia masuk, kita lah jamu dia makan. Itu dia. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bekerjalah dengan seikhlas hati. Tuhan bagi macam-macam. Kadang-kadang ada orang gemar, dia cakap, aku tak dapat ni, aku tak dapat ni, aku tak dapat ni. Dalam 7 benda yang kita nak dalam dunia, Tuhan dah bagi 5. 2 ni yang kita bising, kita cakap kita tak ada rezeki. Jangan, tuan-tuan. Jangan. Kadang-kadang bila kita minta, 3 keadaan. Pertama, Tuhan makbul sama macam kita minta. Kedua, kita tak makbul sama macam kita minta, tapi Tuhan bagi lagi baik lagi. Kedua. Atau yang ketiga, Tuhan tak bagi waktu kita hidup, dah mati, akhirat besok Tuhan bagi kat kita. So sangka baik dengan Allah. Contoh saya tanya, nak apa? Saya pernah tanya kat satu tempat tu. Dia nak rumah besar, nak kereta besar, nak duit banyak, nak pangkat tinggi. Lepas tu nak jadi orang berpengaruh, dapat 5-5. Saya kata walaupun 5-5 yang ni ada, tiba-tiba Tuhan ambil satu benda, kita dah tak bahagia dah. Benda dia kata. Tiba-tiba Tuhan tarik kesihatan kita, contoh. Ataupun Tuhan ambil nyawa mak kita. Tanyalah orang yang dah tak ada mak, hidup dah tak sama. Itu sebab saya kata kita kena hati-hati dengan apa benda yang kita nak sebenarnya. Dan kita jangan hukum mana aku tak ada rezeki. Tak, salah tu.
Terlalu banyak rezeki Allah bagi kat kita hari ni. Siapa sangka orang lain berkiu-kiu macam-macam benda buat, hari ni tuan-tuan senang-senang je dengan baju cantik santai belunjur dapat tengok Samsul Debat. Dia nak kata apa? Orang yang kalau tanya saya hari ni, saya tanya PA saya, bulan 5 baru kosong. Saya tak tahulah apa nak jadi dengan hidup aku ni. Tak tahulah. Hari-hari. Tapi itulah dia. Nak cakap tu sebab belajar bersyukur dengan apa yang ada. Dan begitu juga Nabi juga sebut tangan yang di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Memberi sentiasa lebih baik pada menerima. So dalam bekerja, bagi je, bagi. Adalah kebaikan kita akan dapat. Suami isteri pun macam tu. Isteri bagi. So sign. Tak, suami nak transfer tanah tu nama kita. Cubalah sangka baik. La ilaha illallah. Cepat betul berubah muka kan. Tak, maksud saya orang perempuan bagi je. Kadang-kadang yang bergaduh suami isteri ni, suami dengan isteri dulu, saya tak pernah dapat ni, saya tak pernah dapat ni. Jangan jadi yang macam tu. Sentiasa bagi. Kita suami bagi je. Apa kita boleh bagi kat isteri kita? Bagi. Macam tu. Dan begitu juga hidup kita ni tuan-tuan sekalian, yang terakhir sekali, hidup kita ni adalah antara B dan D. B and D, iaitu birth and death. Hidup kita ni antara B, huruf B dan huruf D. Antara B dan D ada satu huruf lagi kat tengah-tengah tu. Apa dia? C. Kita ada choice. Hidup yang macam mana kita nak jalani, kerja yang macam mana kita nak buat. Kalau sebut generatif tadi, generatif lah yang kita kena buat. Buat dengan baik, buat dengan ikhlas, walaupun tak ada siapa yang melihat kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukup dah sekadar itu. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, subuti pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan.